Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Marilah sama-sama kita memuji Allah Subhanahu wa ta'ala dengan menyebut Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dan marilah kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para keluarga dan sahabatnya dengan menyebut Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'a. Allahumma ahsin khuluqana wa afsah alsinatana وسدد به لساني واهد قلبي بحق سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. Alhamdulillah, sama-sama kita panjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah Ta'ala telah menetapkan kita dapat bersua pada kali ini. Mudah-mudahan kita semua mendapat taufik dan hidayah dan diberi keberkatan kepada kita semua, serta diberi kebaikan dunia dan akhirat insya-Allah. Jadi tajuk Tazkirah Ramadan pada siri yang ketiga ini ialah nasi biryani ikan masin. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, Kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Maksudnya, makanlah, minumlah, tetapi jangan berlebih-lebihan, kerana Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan pada makanan, minuman dan sebagainya. Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman dalam Al-Quran, Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu li rabbihi kafura. Sesungguhnya orang-orang yang membazir itu ialah saudara syaitan, dan sesungguhnya syaitan itu kufur, ingkar dengan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi, sebagaimana yang telah kita maklumi, sesiapa yang mempelajari ilmu hadis, ilmu sirah, maka kita akan dapati kisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amat bersederhana dalam kehidupannya, yang mana kehidupan kisah rumah tangga Rasulullah berkenaan dengan makan minumnya amatlah sederhana, yang mana ada riwayat hadis yang mengatakan baginda pernah menahan lapar 3 hari. Ada hadis yang mengatakan 3 hari, dan ada juga hadis lain, baginda pernah menahan lapar dengan cara mengikat anak-anak batu pada perutnya. Ada juga riwayat menceritakan bahawa apabila tidak ada apa-apa makanan untuk dimakan pada pagi hari, maka baginda memaklumkan kepada isterinya Aisyah radhiyallahu taala anha bahawa pada hari itu baginda akan berpuasa. Itulah secebis kisah kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita teladani, supaya kita sentiasa bersyukur dengan nikmat kurnian Allah selagi kita masih hidup di atas buminya. Mungkin, tuan-tuan, antara kita tidak pernah mengalami keadaan seperti yang dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada hakikatnya, kita jarang terputus bekalan makanan. Kerana apa? Kerana keadaan taraf hidup di negara kita ni agak baik, dan banyak sumber bantuan yang dihulurkan jika ada pihak yang memerlukan, sama ada daripada pihak kerajaan maupun pihak NGO dan lain-lain lagi.
Walaupun antara fadilat berpuasa pada bulan Ramadan adalah untuk merasai keadaan penderitaan golongan fakir dan miskin yang hidup dalam kesempitan ataupun kelaparan. Namun, keadaan sebaliknya terjadi, iaitu pada bulan Ramadan. Kerana sesetengah daripada kita yang lebih boros berbelanjaan dan lebih banyak berlaku pembaziran makanan berbanding pada bulan-bulan biasa. Sebagaimana yang kita maklumi, sesetengah daripada kita setiap hari telah menyenaraikan menu untuk berbuka dan juga bersahur yang berlainan mengikut keadaan kemampuan masing-masing. Manakala apabila berkunjung ke bazar Ramadan pula, jenuhlah menjamu mata sehingga kita tidak menyedari terbeli dengan berlebihan. Jadi, pada tazkirah kali ini, saya ingin memaparkan satu kisah sebuah keluarga yang patut dijadikan iktibar kepada kita semua, bahawa hidup bukan untuk meminta-minta, tetapi berusaha secara berhemat dalam berbelanja bagi memenuhi keperluan kehidupan seharian. Rasulullah SAW sabda, "Al-yadul ulya khairun minal yadis sufla." Tangan di atas itu lebih baik daripada tangan di bawah. Iaitu kita dilarang untuk meminta-minta. Walaupun begitu, kita digalakkan untuk bersedekah bagi orang yang tak mampu, bagi orang yang mempunyai masalah kewangan. Maka mungkin dengan sebab tidak diberi kelebihan untuk mencari harta yang banyak, untuk mendapat pendapatan yang berlebih, pendapatan yang selesa, mungkin mereka perlu juga untuk maka kita sebagai orang yang ada duit, kita perlu tolong mereka yang susah itu. Jadi tentang keluarga ni, bila menyedari sumber kewangannya terbatas, maka mereka sering memasak resepi nasi biryani ikan masin. Macam mana cara untuk memasak resepi ini? Jadi kaedahnya ialah dengan menumis sedikit bahan rempah, ditambahkan dengan minyak masak, dan dimasukkan ikan masin yang dipotong kecil-kecil serta beras, seperti memasak nasi biryani ayam, nasi biryani kambing, daging dan lain-lain. Setelah masak nasi biryani ikan masin itu, dimakan bersama acar timun dan ulam-ulaman yang lain. Keluarga ini juga menanam sendiri sayur-sayuran di sekeliling rumahnya. Dia memelihara beberapa ekor itik, telur dan ayam kampung, serta ayam kampung dipelihara sebagai bekalan lauk tambahan bagi keluarga mereka. Kaedah masakan nasi biryani ikan masin ini adalah menjimatkan. Hanya dengan satu resepi sahaja dimasak, tersedia hidangan untuk dimakan seisi keluarga. Kesimpulannya, mungkin dalam suasana PKP sekarang ini, sesekali kita boleh mencuba resepi ini sebagai menghayati dan meneladani serta menginsafi keadaan mereka yang hidup dalam serba kekurangan, dengan kita berjimat cermat mengharungi situasi sekarang ini. Contohnya, bagi penoreh getah, maka harga getah merudum ke paras ringgit Malaysia RM1.60 per kilogram. Manakala setengah barang keperluan harian harganya kian melambung. Apa yang pasti, nasi biryani ikan masin ini agak lazat dengan aroma ikan masin yang membangkitkan selera. Bukan menggunakan nasi beras basmati dan sebagainya. Nasi beras biasa sahaja. Jadi,
Selamat mencuba resipi nasi berani ikan masin ini. Jadi Allah Subhanahu wa taala alam, yang baik dari Allah Subhanahu wa taala, yang lemah dan kurang itu adalah kelemahan dan kekurangan saya sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.